Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sihat semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Taala beri kepada kita tidak terhitung. Dapat kita kesihatan, dapat kita bersama-sama menuntut ilmu pada hari ini. Insya-Allah kita mulakan dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang besar pada hari ini, insya-Allah. Jadi adik-adik, Ustaz Mi tak nak buang masa. Kalau adik-adik tengok daripada tadi, adik-adik boleh tengok di sebelah ni sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud barang siapa yang menghafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi atau 10 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Kahfi, maka terhindarlah dia daripada fitnah Dajjal. Ya, inilah di antara jalan, di antara yang kita boleh usahakan, kerana fitnah Dajjal itu sangat besar. Dia dapat menyesatkan kita di akhir zaman, dan banyak orang terpengaruh dengan dia. Walaupun mempunyai ilmu yang banyak, walaupun bertaraf ulama, walaupun bertaraf orang yang mempunyai ilmu, boleh berfikir dengan baik, tetapi fitnah Dajjal sangat besar sehingga ramai yang disesatkan oleh Dajjal. Maka kita berpegang dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Allahu Akbar. Kita kena menghafal. Sebab tu dalam buku teks kita, dalam tingkatan 4 ini, kita belajar 10 ayat terakhir di dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Kerana di dalam surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir sebagaimana hadis yang di sebelah ni, baca awal 10 awal dan 10 terakhir, maka kita akan terhindar daripada fitnah Dajjal yang sangat besar. Jadi adik-adik, Ustaz Mi tak nak buang masa. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 4 bidang Al-Quran, iaitu tajuk surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 106. Ini unit 1 adik ya. Unit 1 saja pada kali ini. Kita slow-slow belajar supaya kita dapat menguasai dengan baik. Adik-adik boleh tengok buku teks, muka surat 7 buku teks tingkatan 4 muka surat 7, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak mula adik-adik, macam mana biasa, tengok paparan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, membaca dan menghafal surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 106. Itu yang kita target pada hari ini. Yang kedua, menyatakan intisari ayat. Bukan setakat kita baca dan hafal, kita faham apakah yang dimaksudkan, apakah tafsirannya daripada ayat 101 hingga 106. Dan yang terakhir, untuk mengukuhkan adik-adik punya pemahaman, untuk mengukuhkan hafazan kita. Okey adik-adik ya. Memang susah kalau nak jawab soalan 25 soalan di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan. Sebab tu adik-adik kena baca dulu, kena hafal dulu, kena kuasai dulu, barulah adik-adik jawab soalan ini. Ataupun adik-adik boleh jawab dan ulang-ulang jawab, supaya semakin banyak kali kita jawab, semakin kukuh kefahaman kita. Allahu Akbar. Okay, adik-adik, ini adalah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Jadi Ustaz Mi tak nak buang masa. Kita teruskan adik-adik dengan, ya, ini dia ayat surah Al-Kahfi. Okey, 101 hingga 106. Ustaz Mi akan menggunakan kaedah Ustaz Mi baca dulu, adik-adik dengar. Kemudian kali kedua Ustaz Mi baca sekali lagi, kita baca sama-sama. Boleh adik-adik? Boleh tak? Boleh kan? InsyaAllah. Jadi Ustaz Mi baca dulu, kemudian adik-adik ikut. Okey, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Okey, Ustaz Mi dah baca. Sekarang adik-adik ikut. Okey? 1, 2, mula. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Bagus, adik-adik ikut. Alhamdulillah. Okey, itu ayat 101. Kita pergi kepada ayat yang kedua, 102. Okey, sedia? Dengar dulu, lepas itu adik-adik ikut. Cantik.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Alhamdulillah, Ustaz Mi dah baca. Sekarang adik-adik pula. Okey, sama-sama ya, sama-sama. Sama-sama. Okey. 1, 2, mula. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Bagus, pandai adik. Okey. Kita dah habis ayat yang kedua. Sekarang kita pergi kepada ayat yang ketiga, ayat 103. Dah sedia? Are you ready? Are you ready? Yes. Okey. Seterusnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Okey, Ustaz Mi dah selesai. Sekarang kita sama-sama. 1, 2, mula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alhamdulillah, selesai ayat yang ketiga. Sekarang kita pergi kepada ayat yang keempat, ayat 104. Dia Ustaz Mi mula dulu. Adik-adik dengar dengan baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Okey, Ustaz Mi dah selesai. Sekarang giliran adik-adik bersama-sama dengan Ustaz Mi membaca. Okey, ayat 104. Tengok rujuk. Tarik nafas. Okey, 1, 2, mula. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bisa? Okey. Seterusnya ayat 105. Okey, sekarang seterusnya adik-adik kita pergi kepada ayat yang yang kelima. Adik-adik dengar Ustaz Mi baca, kemudian adik-adik adik-adik ikut. Okey, dah sedia? Okey, dengar dulu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Okey, jelas? Okey. Sekarang sama-sama ya, sama-sama. Okey. Adik-adik ikut bersama-sama Ustaz Mi baca. Cantik? Okey, bagus. Sekarang tarik nafas. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Cantik adik-adik. Bagus adik-adik ikut. Okey, ayat yang terakhir. Ini 105, yang terakhir 106. Okey. Dengar dulu Ustaz Mi baca, kemudian adik-adik ikut. Macam biasa. Sekali lagi. Zalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Okey, dengar? Cantik. Sekarang sama-sama adik-adik ikut bersama-sama Ustaz Mi baca. 1, 2, mula. Zalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru
اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Selesai. Ustaz Mi baca, adik-adik dengar, kemudian adik-adik baca bersama Ustaz Mi, dan sekarang Ustaz Mi akan baca penuh, kemudian adik-adik baca bersama Ustaz Mi secara penuh. Boleh? Cantik. Dengar dulu adik-adik. Okey, sedia. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey, tu Ustaz Mi baca bersama-sama, Ustaz Mi baca bersorangan. Sekarang adik-adik bersama-sama Ustaz Mi baca. Boleh? Stand by. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita dah baca, orang kata apa, Ustaz ni baca, adik-adik ikut, dan insya-Allah kita dah boleh menguasai sedikit sebanyak ayat ni. Adik-adik boleh ulang-ulang sambil adik-adik berusaha untuk membaca ayat ini supaya kita dapat menghafaznya. Dan yang paling penting, kita pegang hadis Nabi tadi, membaca ayat yang pertama, 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir akan terlindung daripada fitnah. Fitnah apa? Fitnah Dajjal. Apa dia? Dajjal. Itu yang paling penting, adik. Jadi kita kena berusaha untuk menghafaznya, insya-Allah. Okey, adik. Sekarang kita tengok ayat dan maksud. Okey, tadi kita baca dan kita cuba untuk menguasainya sedikit sebanyak, dan sekarang kita kena tahu ayatnya dan kita kena tahu potongan-potongan maksudnya. Potongan ayat dan maksudnya. Sebab lepas ni adik-adik kena jawab 25 soalan Ustaz Mi, insya-Allah. Okey, adik-adik. Okey, Ustaz Mi akan baca secara, orang kata apa, secara satu persatu, insya-Allah. Ayat dan maksud. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Maksudnya, orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengikutiku, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. Ini potongan ayat yang pertama, adik-adik, 101, membawa maksud bahawa sebelum ayat ni dia menceritakan tentang orang-orang kafir yang akan dibentangkan di hadapan mereka neraka jahanam. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Di antara sebabnya, semasa di dunia dulu, orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengikutiku, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. 2. Pertama, mata ditutup. Mata ditutup. Yang kedua, telinga tak mendengar. Dekat dunia, dua ni, kalau kita tutup mata, kita tak nak tengok Quran, ya, kita tak nak tengok kebesaran Allah, maka kita akan hilang. Hilang apa, adik-adik? Allahu Akbar. Hilang iman. Bila kita tak tengok Quran, kita takkan dapat wahyu daripada Allah ataupun ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk kita mengenal Allah. Kalau kita tak tengok kebesaran Allah, mata tak guna tengok kebesaran Allah, maka kita takkan dapat, Allahu Akbar, iman yang dikatakan bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang atas dunia, kalau dia tak gunakan mata dia untuk melihat kebesaran Allah, tidak melihat Quran, tak baca Quran, tak tengok Quran, tak tadabbur ayat-ayat Quran, maka orang macam ni akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang kedua dia kata apa tadi? Mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. Tak nak dengar. Atas dunia tak nak dengar Quran, tak nak dengar hadis Nabi, tak nak dengar nasihat agama, tak nak dengar. Jadi dua ni, adik-adik, sumber ilmu. Kata ulama, dua ni sumber ilmu. Apa? Mata sumber ilmu. Nak tengok ilmu, kena guna mata.
Nak dengar ilmu, kena guna telinga. Jadi mata dengan telinga. Mata kalau tutup, telinga kalau tak dengar, kita takkan dapat iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia. Jadi kalau atas dunia ni adik-adik, kalau kita tak gunakan telinga untuk mendengar hadis, untuk mendengar Quran, untuk mendengar nasihat agama, maka kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sesat. Faham adik? Okay, ni ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maksudnya, maka adakah orang kafir menyangka mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk yang disembah selain aku dapat menolak mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan mereka neraka jahanam bagi orang kafir itu sebagai tempat tetamu. Allahu Akbar. Ayat yang kedua. Maka adakah orang kafir menyangka mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk? Allahu Akbar. Orang kafir, kalau adik-adik tengok, kalau orang Yahudi, orang kafir, orang Yahudi, dia menjadikan siapa Tuhan mereka daripada kalangan hamba Allah? Ya, Uzair. Dia kata Uzair anak Allah. Sesat, terpesong. Sebab tu kita ni, yang tadi lah, guna telinga, guna mata untuk dapatkan ilmu ni. Orang kafir, dia gunakan hamba. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, mereka menyangka mereka ambil hamba-hambaku, makhluk aku tu, hambaku tu makhluk aku sebagai Tuhan. Uzair, orang Yahudi, anggap dia anak Tuhan. Tuhan lagi? Ya, pandai. Orang Kristian, orang Kristian dia jadikan siapa Tuhan? Ya, Nabi Isa tu anak Tuhan. Satu lagi, orang musyrikin Quraisy, orang musyrikin, dia jadikan siapa anak Tuhan? Ya, dia kata apa? Ya, malaikat tu anak perempuan Allah. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala kata ni, mereka sangka hamba-hambaku tu mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka tu sesat. Allahu Akbar. Lalu Allah Ta'ala menyambung, dapat menolak mereka, sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam bagi orang kafir itu sebagai tempat bertamu. Kalau mereka tetap dengan pendirian mereka, tak nak melihat kebenaran daripada Quran, tak nak mendengar kebenaran daripada Quran yang Allah Ta'ala sebutkan ini, maka tempat mereka turun, nuzula, tempat mereka akan masuk nanti ialah tempat tetamu, yang bagi mereka itu ialah neraka jahanam. Allahu Akbar. Okey, itu ayat yang kedua. Kita tengok ayat yang ketiga. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi amal-amal perbuatan mereka? Allahu Akbar. Perkataan dimulakan dengan qul. Allah Ta'ala tanya. Ni orang kata apa, uslub ataupun cara untuk menarik perhatian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang yang rugi amal-amal perbuatannya? Nak tak aku bagi tahu kamu? Tu maksud dia. Orang yang rugi perbuatannya, akhsar. Akhsan dalam bahasa Arab, orang yang paling rugi. Kan? Kalau kita baca surah Wal Asri innal insana lafi khusrin. Khusrin tu apa? Rugi. Tapi kalau akhsar, paling rugi. Jadi kat sini maksud dia, nak tak aku bagi tahu orang yang paling rugi sekali, amal mereka paling rugi sekali. Siapa mereka ni? Allahu Akbar. Allah Ta'ala menjawab dalam surah Al-Kahfi ini. Kita tengok pada ayat 104. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul pada apa yang dilakukan oleh mereka. Allahu Akbar. Ni satu ciri. Ciri orang yang rugi ni apa? Orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan. Kenapa sia-sia kehidupan ni? Usaha dia dalam kehidupan. Kita tengok seterusnya. Kerana sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul pada apa yang dilakukan oleh mereka. Sebab mereka sangka apa yang mereka lakukan atas dunia ni betul. Allah, ada tak orang macam tu? Ya, ada. Ada, adik-adik. Mereka sangka apa yang mereka buat tu betul, padahal tak betul. Mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka. Mereka hanya terikut dorongan sombong mereka. Maka ini semua tak betul. Allahu Akbar. Yang betul Quran, yang betul hadis, yang betul nasihat daripada agama kita. Kita guna telinga kita, kita guna mata kita. Tengok, dengar. Jangan sombong, jangan ikut hawa nafsu kita. Dan kita menyangka ikutan hawa nafsu kita ini benar. Allah, ini orang yang paling rugi. Ciri-ciri orang rugi macam ni. Allahu Akbar. Contoh adik-adik, itu kalau di kalangan kita kan, mereka tak dengar Quran, mereka tak dengar hadis, mereka sangka minum arak tu betul, maka minum arak. Mereka sangka dengan mereka bersedekah kemudian bagi tahu orang, mereka dapat amalan mereka, tapi sebenarnya sia-sia. Mereka buat amalan, mereka tunjuk ke orang, mereka rasa amalan tu dapat menyelamatkan mereka di hari akhirat, tapi tak ada. Semua jadi habuk, semua jadi debu. Itu orang kita, orang Islam, yang akhirnya amalan mereka jadi debu. Kalau kita tengok orang kafir, kita tengok ada orang kafir yang memang warak dalam agama mereka dan mereka merasakan inilah yang betul. Allahu Akbar. Akhsar, mereka sangat rugi. Sebab start mereka mati, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibalun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kan ada, kalau kita tengok orang-orang di kuil Hindu, mereka tengok bagaimana mereka beramal dan mereka merasakan mereka betul. Kita tengok bagaimana agama-agama yang di dalamnya ada orang-orang yang dipanggil sebagai warak dalam agama mereka. Bahkan ada orang dalam agama lain, orang kafir, mereka bersedekah, kan? Mereka bersedekah, Allah, rugi ni. Mereka bersedekah banyak daripada kita, tetapi hari akhirat semuanya menjadi debu-debu yang berterbangan, haba'an mansura. Allahu Akbar. Ini dia. Mereka sangka mereka betul, padahal semua itu tidak betul kerana mereka tidak menggunakan telinga dan mata mereka untuk melihat Quran, melihat hadis, melihat nasihat agama. Kita tengok seterusnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Merekalah orang yang ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengannya, maka gugurlah amal-amal mereka. Maka kami tidak akan memberikan timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala dah mula nak bagi tahu orang yang rugi amalnya. Siapa mereka? Mereka, tengok disebut, orang yang ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka. Tak nak dengar Quran, tak nak tengok Quran, mereka ingkar. Allah Ta'ala suruh semayang, tak nak semayang. Allah Ta'ala suruh puasa, tak nak puasa. Mereka ingkar. Orang macam ni akhsar, orang yang paling rugi. Itu yang pertama, mereka ingkar ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, kauniyah, syariah. Itu panjang nak cerita adik-adik.
Kau dunia ni tanda-tanda kebesaran Allah, iaitu alam kewujudan Allah, alam yang menunjukkan bukti kewujudan Allah. Yang kedua syar'iyah, iaitu ibadat-ibadat kita. Jangan ingkar. Kalau ingkar, akhsar, kita akan jadi orang yang rugi, paling rugi. Yang kedua, yang menyebabkan amalan mereka ditolak, dan amalan-amalan mereka ini akan menjadi debu-debu yang berterbangan, menjadi orang yang paling rugi, ialah mereka ingkar pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak percaya akan kematian, maka mereka hidup atas dunia ni mencari dunia dan dunia. Maka hari akhirat mereka tidak dapat apa-apa daripada tujuan hidup mereka. Allahu Akbar. Sedangkan tujuan hidup kita buat adik-adik, ya, ibadat pada Allah, bekal kita untuk bertemu dengan Allah. Bukan hidup atas dunia untuk dunia. Ingat tadi adik-adik, Allahu Akbar. Okey. Maka gugurlah amal-amal mereka. Kesannya gugur amal-amal mereka. Bila mereka tak percaya ayat-ayat Allah, ingkar ayat-ayat Allah, mereka tak percaya pertemuan dengan Allah, maka gugur amal-amal mereka. Maka kami tidak akan memberikan timbangan, sebab amalan kita akan ditimbang di mizan Allah. Jadi kalau hari akhirat kita dah memang ingkar atas dunia ni, atas semua ayat-ayat Allah, dan kita memang tak percaya dengan pertemuan Allah, dan amalan kita ditolak, maka apa yang kita nak timbang? Tak ada yang kita boleh timbang. Maka akhirnya Allah Ta'ala tidak akan menilai amal mereka di hari kiamat. Dan last sekali, tengok ayat yang terakhir 106. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka, ialah neraka Jahannam, disebabkan mereka ingkar dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi tahu yang terakhir ini, tempat mereka tadi, orang yang ingkar ayat-ayat Allah, orang yang tak percaya dengan pertemuan dengan Allah, ingkar dengan pertemuan dengan Allah, maka itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang namanya neraka Jahannam. Disebabkan ingkar mereka, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku ejek-ejekan. Allah Ta'ala bagi Quran untuk kita jadikan dia lifestyle kita, untuk menjadi panduan hidup kita. Kita kata Quran ini dah tak relevan sekarang, ejek-ejekan. Kita kata Quran kalau nak amal zaman Nabi bolehlah, zaman sekarang tak relevan, tak boleh dah nak guna Quran sekarang ni. Diejek-ejek Quran hari ni. Allahu Akbar. Dan bila datang rasul-rasul, dan di antaranya ulama-ulama, kan, ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini dia pewaris para nabi, dia yang menyampaikan apa yang Nabi sampai. Bila ulama datang, mereka kata macam-macam dekat ulama-ulama ni. Ejek-ejek ulama. Allahu Akbar. Inilah adik-adik yang Ustaz Mi kasih sekalian, mafhum ayat ataupun tafsiran ayat daripada ayat yang kita baca dan nak hafal nanti. Mudah-mudahan adik-adik dapat manfaat, insya-Allah. Okey adik-adik ya? Okey, kita terus adik-adik. Okey, yang ini yang terakhir adik-adik. Ini adalah intisari ayat. Yang pertama, orang yang tertutup pintu hatinya tidak akan dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey? Jadi jangan tutup mata kita, jangan tutup telinga kita, jangan tutup. Mata, telinga jangan tutup. Dengarlah ayat-ayat Allah. Belajarlah ayat-ayat Allah. Dengarlah nasihat-nasihat agama Allah, supaya hati kita terbuka, hidayah itu masuk, dan kita dapat melihat kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan neraka Jahannam bagi sesiapa sahaja yang mensyirikkannya. Jadi hidup atas dunia ni jangan mensyirikkan Allah. Jangan jadi orang lain sebagai sesembahan kita. Jangan jadi orang lain sebagai sesembahan kita. Percaya selain daripada Allah, minta tolong selain daripada Allah. Jangan jadi macam orang Yahudi, percaya pada Uzair sebagai anak Tuhan. Orang Kristian, Isa anak Tuhan. Dan hari ni kita percaya pada Bomo,
Kita percaya kepada tukang-tukang tilik dan kita minta tolong pada mereka. Allah, ini mensyirikkan Allah dan tidak ada tempat lain melainkan neraka jahanam yang tersedia kepada kita. Allah wa'iyyazubillah. Yang ketiga, orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah dan menghina para rasulnya ialah golongan yang rugi. Orang yang dalam hidup mereka tak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai panduan. Orang yang tidak menjadikan rasul. Ataupun sekarang ni kita ada ustaz-ustaz, kita ada ulama-ulama kita yang boleh kita jadikan sebagai rujukan kita. Kalau kita tak buat yang tu, kita persendakan dia, Allahu Akbar, kita akan jadi orang yang rugi, akhsar. Sebab kita akan mengikut hawa nafsu kita. Allahu Akbar. Dan ditunggang oleh syaitan hawa nafsu itu, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam neraka Allah wa'iyyazubillah. Yang keempat, orang yang ingkar perintah Allah akan ditolak amal kebaikan pada hari kiamat kelak. Hidup jangan tolak segala perintah Allah, jangan ingkar perintah Allah. Sebab kita ingkar perintah Allah, amalan kita hari akhirat akan menjadi debu yang berterbangan. Dan bila jadi debu berterbangan, apa yang kita nak timbang di mizan, bila tak ada benda nak timbang, bahkan banyak pula dosa kepada kita, tidak ada tempat lain melainkan kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Kabar adik, dalam surah ni, dalam ayat yang kita baca tadi, diulang banyak kali. Neraka apa? Ya, pandai, neraka jahanam. Jadi adik-adik, sekadar itu dulu untuk intisari. Sekarang kita masuk spektrum ilmu. Okey, ini daripada Abu Darda. Ia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 10 ayatin min awali suratil kahfi musima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi daripada fitnah Dajjal. Ada hadis lain, "Man hafaza 10 ayatin min akhir suratil kahfi musima minad dajjal." Ada hadis lain menceritakan siapa yang hafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Jadi jom kita usahakan untuk hafal 10 ayat terawal dan 10 ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi agar kita terlindung daripada fitnah Dajjal. Kerana tidak ada fitnah yang besar melainkan bila datang Dajjal. Sedang kita orang yang sebelum ni hebat iman kita, hebat amal kita, Dajjal boleh memesongkan kita. Dajjal boleh memesongkan kita. Kerana apa yang dibawa oleh Dajjal sangat dahsyat. Dia bukan bagi duit adik-adik. Dia bukan bagi orang yang sokong dia, siapa yang ikut dia. Dia bukan bagi duit, dia bukan bagi makanan, dia bagi emas. Siapa yang terliur dengan dunia pasti akan tersesat dengan Dajjal. Jadi jom kita hafal ayat ni. Tu antaranya lah adik-adik. Banyak cerita Dajjal ni, tapi Ustaz Mi tak boleh nak cerita kat sini. Yang penting sekarang kita hafal ayat ni supaya Allah Ta'ala melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Okay adik-adik? Jelas? Alhamdulillah. Okay, setakat tu dulu adik-adik untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari yang lain. Jadi jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi. Disediakan untuk adik-adik, khas untuk adik-adik, untuk mengukuhkan pemahaman adik-adik tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Tekan link adik-adik dan jawab semua soalan tersebut. So, yang terakhir Ustaz Mi sebagai memberkati apa yang kita pelajari pada hari ini, subscribe channel Ustaz Mi ni supaya Ustaz Mi dapat berkarya, lebih bersemangat untuk berkarya dengan sokongan adik-adik, dengan subscribe adik-adik ini. Tanda adik-adik menyokong Ustaz Mi, usaha dakwah Ustaz Mi. InsyaAllah sama-sama adik-adik supaya pahala ini terus mengalir. Share-sharekan video ini. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang terus menerus daripada apa yang kita sampaikan ini. Tahniah semua, jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.